Okey, selamat sejahtera. So, sebelum apa-apalah berlaku kepada saya ataupun mereka buat apa-apa terhadap saya, kerana I dah dari kecil dari lahir mereka dah mengimplankan badan saya dan tidak pernah membiarkan hidup saya gembira. So, walaupun mereka buat mengaksidenkan anak saya 3 hari berturut-turut sampai letak tangan, patah gigi. So, selepas saya mengambil tindakan sendiri kerana mereka tidak mahu saya membuat sesuatu, tulis surat ke, photostat ke, atau call pun siapa-siapa yang membuat saya dengan penipuan, fitnah saya. Mereka tidak mahu bagi saya bercakap dengan mereka. So, saya tidak tahulah sekarang. Kalau nak beritahu, saya punya phone memori dulu ada banyak movie, Tamil movie yang saya rekod, ada rekod bagi ada save. So, memandangkan tiada apa-apa video klip yang dah download. Saya tengok ada gambar saja, dan video short tu baru dekat 8 ke 9. Tapi saya tengok saya tidak boleh download video dekat TikTok. So, saya tahulah seseorang yang sedang memerangkap telefon saya, mobile saya. Okey, itulah saya beritahu dulu. Kita ingat hanya orang India saja, atau kebanyakan India, dan ada satu dua lah bangsa lain. Bukan macam tu. Saya sudah beritahu depan ada kita taman ni ada staff nurse. Sudah lama dia kerja 50 tahun lebih. Dia ada tanah lot dekat kampung, dia ada rumah sendiri, dia ada saving sendiri. So dia pun memang macam ni, tidak bagi hidup dengan seorang, kerana saya tahu sudah 20 tahun dah saya duduk kat sini, masuk pergi. Tapi bukan kehidupan seperti yang saya dapat. Saya memang diperbulikan pergi 5 kali 6 kali masak, sampai esok pagi nak kerja pukul 6 pun tak boleh bangun. Pergi panaskan air, lepas tu letak sudah sejuk, pergi panaskan lagi. Macam ni lah mereka buat. Banyak bully lah. Sama saja dia punya jalan, saya punya hidup sama. Tapi orang lain yang kita tengok macam tu kan, tapi kehidupan mereka memang mesra, gembira. So sekarang seorang abang dari Islam sudah 3 tahun lebih dia memang duduk sama kakak staff nurse tu. Pandangan saya luar, pandangan kita di keluar masuk kan, kita tengok macam okey jugalah, dia gembira juga. Lagi apa lagi okay, rumah sebelah saya Seremban, lakinya Seremban, dan dia mengahwini Indonesia, orang Indonesia, dari Indonesia tapi India. Shalini Bobby lah, belakang ada Bobby. Bapa dia ada 8 orang ke anak perempuan, satu lelaki. So dia kan masalahnya dia selalu accident juga, tapi ada minum sikit lah. So ada lain problem juga, macam sinus, acum dia ada problem tu. So mereka pun saya ingat 2-3 tahun tak ada anak. Saya yang nasihat mereka, walaupun isterinya umurnya kurang, you sudah berumur, you pergilah cek dengan doktor, dapatkan anak. So dia orang pun cek sudah dapat anak lepas 10 tahun, anak kedua, 12 hari bulan Julai, sama dengan Datin Siti Asma birthday. Sekarang sudah 1 tahun lebih anak kedua. Anak pertama dengan ni dia punya beza 10 tahun. Anak ketiga sekarang sudah 5 bulan lebih lah mengandung. So semua ada perangkapnya sendiri. Kita saja yang ada. So setiap kali apa saya buat kalau tolong budak ke
bagi dia orang rumah ke, atau buat baik dengan mereka. Kalau orang lain cakap tentang seorang, mana-mana orang lah, terutamanya budak-budak remaja perempuan, saya cakap jangan cakap begitu, jangan cakap dia pergi sana pergi sini, itu bukan you punya hal. Tak adalah, saya pun sudah macam tu. Saya kata jangan. Kalau you betul ke tak ada, you jangan cakap macam tu. Dia ada kehidupan dia. Kalau dia sudah kahwin dekat future, apa orang cakap? Apa you nak bro-brokan seorang nama perempuan lain? So the other side, dia punya keluarga dapat macam mana tahu? Saya yang cakap perempuan tu gatal pergi sana pergi sini. Alamak. Saya ada rekod lagi. Saya ada rekod, baru dapat rekod. Baru saya cakap dengan itu lelaki. Ada tak saya cakap tentang anak kawan saya? You cakap macam tu, saya marah. Saya kata jangan cakap seorang budak perempuan macam tu. Siapa-siapa pun kalau adik-beradik you macam tu, orang cakap you senang tak? So macam ni lah mereka tukar ceritakan. Sampai ibu dia, masa tu saya kerja dekat sebuah sekolah menengah SMK 3 ke 2, saya tak tahu. So saya story dia punya cerita, ibu dia dengar lain macam I yang fitnah anak dia, cakap bukan. So dia orang pun dah mulalah, semua dah mulalah bully saya lah, tu ini, sampai saya tak boleh tahan. So dia punya ibu cakap, you kan ada kawan, alamak. Okay, you kan ada kawan dekat Seremban, pergilah sementara boleh reda apa-apa masalah dekat sini. Saya pun, dia orang dah lebih tua dari saya 15 tahun dia punya ibu semua. So semua kawan cakap macam tu. So saya yang paling muda dekat sana. So saya pun okey lah, terima, pergi sana. Dia punya dengan family lah, dengan kakak dia semua. 4 hari bulan 7 dia punya kelahiran. Cari 4, jalan cari 4. So dia rumah Lord kan, pergi sana 1 hari saja mereka pukul dengan besi tumpul, pukul macam tu sampai mata semua lebam. 1 hari saja macam okeylah, macam tu lah, okeylah, you boleh sampai dekat sini, you boleh datang dekat sini, you boleh jaga sementara, you boleh selesaikan masalah dekat sana. So saya pergi 1 hari kena pukul. Saya ambil bas sendiri, saya tambang sendiri, saya pergi sana, semua duit sendiri. Lepas tu pukul, datang balik hari keesokan. Inilah apa yang berlaku. So sebelum saya pergi kerja di sekolah menengah kebangsaan 2, saya ingat 2, cikgu guru besarnya Arsyad. So sebelum tu ada kawan anak saya datang, lelaki lah, aunty boleh tolong saya kata apa, saya punya phone sudah rampas oleh guru, siapa gurunya, dia kata Miss Lina, Melayu Miss Lina, cikgu Miss Lina, yalah nama dia Miss Lina. So saya kata tak boleh lah macam tu, you panggil lah you punya keluarga, bukan saya yang boleh tolong you tentang ni, phone semua ada kan, disiplin. So dia kata aunty, saya kena rampas saya punya ombok, peperiksaan nak sampai. So saya punya homework semua datang susah-susah. So okeylah, saya dengar ada masalah kan pelajaran, saya pun ikut dia. Pergi dia tanya, cikgu Miss Lina tanya, you ni siapa? Saya kata dia punya mak saudara. Betul tak? Saya kata betul. Okey, dia bawa phone, kita memang rampas lah siapa-siapa ada sport shop. So dia ceritakan macam tu. Lepas tu dia suruh bayar RM10. Lepas tu ambil balik phone tu. Mereka sangkutkan dekat cikgu tu. Lepas tu saya pun pergi kerja dekat, lepas sebulan 2 bulan lebih lah, dapat lah, dia orang kata ada kerja dekat sana. Okey, saya pergi cikgu tu marah sama saya, jeling. So saya ingat, kenapa cikgu jeling sama saya? So pengetahuan saya lah, dia rampas barang-barang dari budak yang barang terlarang. Lepas tu ambil RM10 untuk macam denda. Lepas tu dia pakai sendiri, dia tak gunakan untuk kegunaan sekolah ke, dia tu untuk personal. So cikgu tu
Lepas 1 bulan dibawa, dia panggil saya, pergi bonnet, ambil penyapu, duit yang didenda tu, dia beli penyapu, suruh saya pergi simpan dekat stor. Tapi dia tak gembira dengan saya, dia selalu jeling, dia marah sama saya. So saya pun masa tu saya tak tahu, lepas tu saja saya tahu budak yang bawa saya tu ada kedai burger dekat depan. Dia punya hari jadi yang 12, dia punya abang 31 Ogos pergi Australia kerja, kutip Apple. Masa 17 tahun abang dia dah pergi sana, pergi Australia dapat kerja, kerana budak macam tu lah datang dekat saya, rumah saya. Keesokan hari undi mereka buat bikin lah, banyak pergaduhan, perselisihan faham, gaduh, kacau saya punya mind. So dia dapat kerja dekat Australia. Adiknya 12 ada kedai burger dekat depan. Dia punya ibu, bapa dia pun bila anak sudah lahir, tiga anak kecil-kecil, bapa dia sudah kahwin, pergi kahwin lain. So dia orang semua ada masalah tau. Dia orang ada semua masalah, janda-janda dilarikan, dilepaskan, lepas tu suami kahwin lain. So walaupun mereka ada masalah, mereka bawa saya untuk masalah lain. Macam ni lah. So pergi sekolah tu, cikgu penolong kanan, Cikgu Chandra. Cikgu Chandra tu perempuan. So dapat tahu dia punya suami dari Sri Lanka. Pekerja saya beritahu lah, itu saya baru masuk kerja. Kenapa saya nak ingin tahu tu semua, saya pun tak tahu. Dia beritahu masuk sini, tutup sini lah. Lepas tu 2 hari saja kerja. Cikgu Chandra 4 blok, 3 orang saja kerja. Lepas habis 3 blok, kita pergi bersama-sama kerja dekat blok keempat 4 bulan. Tapi Cikgu Chandra tipu 1,200 kali dengan 4 lah. Dia tipu, tak bayar untuk kita. Sebenarnya dia kena bayar untuk. So saya kata, akak pergi tanyalah. Kalau akak tak puas hati, pergi tanyalah. Saya baru masuk 2 hari, I tak boleh tanya. So cerita pergi macam mana, saya yang berita. Lepas dengar cerita tu, Cikgu Chandra sudah tipu saya. Oh, macam mana lah dia boleh buat macam tu, mengheboh-hebohkan. So macam ni lah mereka sangkutkan saya. So Cikgu Chandra pun tak berapa suka sama saya. Cikgu Arsyad, guru besarnya, okey, orangnya okey, Melayu, hitam manis. Tapi isterinya dari Indonesia lah, warga negara Indonesia. Tapi kahwin dekat sini dapat kerja kerajaan. Dia kerja kerajaan. Lepas pencen saya, dia selalu datang minta pokok-pokok bunga, kerana dia tak ada apa-apa masa lapang nak buat. So saya tanam pokok-pokok sampai 20 ke 25 saya tanam, saya bagi isteri Cikgu Arsyad, si isterinya dari Indonesia. So saya punya hal bukan dia orang Indonesia ke, dia orang Sri Lanka ke, dia orang Bangla ke, bukan saya punya hal. Kerana selalu pergi tempat kerja, kalau company tengok Bangla dia dapat leader, tengok Indonesia dia dapat leader. Macam tu saya cakap, kalau mereka dapatlah pergilah tanya, you orang India kan, you kerja dekat sini kan, kita orang tak dapat kerja, itu Bangla bully kita. Alamak, saya kata Bangla ke apa ke, kerajaan bagi dia orang kerja dekat sini, bukan kita. Kerajaan bagi dia orang masuk sini. So sebenarnya kita bukan kita. Kalau kita tidak kepuasan, kita pergi tanyalah supervisor. Kenapa supervisor, orang Bangla, Indonesia semua leader, kenapa orang warga negara Malaysia tak dapat? So itulah penyelesaiannya, bukan nak suruh orang lain pergi ke. Macam ni lah, selalu suruh saya gaduh. So saya diam sajalah, bagi penjelasan yang senyap dalam sopan, perlahan. Lepas tu dia kata, ini memang warga negara Malaysia, dia marah kita kan, warga negara Malaysia, orang Bangla dapat penghargaan tinggi, kita direndahkan, tak nak memperjawabkan. Saya diam sajalah. Inilah masalah saya selalu macam ni. Supervisor cakap, kalau orang Bangla, orang Indonesia tinggal dekat kilang atas, tinggal dekat hostel, mereka senang panggil bila-bila pun mereka datang. So bukan macam orang Malaysia ada keluarga lah, tu lah, inilah. So memang senang untuk mereka dijalankan kerja kan. So
hanya saya satu saja beritahu dia, supervisor saya ada saya punya department spray department A1 spray department ada satu compartment ada 3 kumpulan. So saya beritahu, abang, betul lah, memang betul lah itu, memang kesenangan lah, memang betul lah, tapi apa, kita kan kita cakap lah, kita kan ada anak dekat rumah ada sakit, tiba-tiba dia orang tinggal sebelah kilang kita, bukan macam tu kita kena naik dari sini pukul 7 kerja sini, sana pukul 5 sudah naik kan. So memanglah susah bang pasal tu. Saya cakap macam tu, okey. Itu saja yang saya cakap. Lepas tu adalah banyak orang yang terperangkap, janda, orang dicintai, lepas tu desain untuk ambil alung, lepas tu dilarikan dia menjadi pembayar pengutang tu. So banyak masalah, ada orang cacat juga. Cacat tu macam tu pun ada. So diorang tunjuk semua ini masalah-masalah ni. Ada perempuan Islam juga yang pakai macam ni dia rumah susah, rumah ada ada masalah duit, dia datang, lepas tu diperangkapkan dengan orang Bangla. So apa masalah saya itu, okeylah, you orang tunjuk. So masa ini saya tahu semua orang ada perangkap, semua orang ada masalah sendiri. So sekarang saya faham. Dulu you tunjuk, you cakap, okey dengar sini, nak tanya apa? Sana pun macam tu juga, semua bully yang sampai India semua tak cakap. Dia orang bawa masak biryani lah makan. Lepas tu ada satu kawan, saya selalu duduk seorang, saya bawa sikit nasi, beli sayur dekat sana, makan macam tu. So masa mereka ada makan, masak bersama-sama makan, yang ada kalau makanan ada baki, ada telur rebus ke, seorang kawan cakap dengan itu orang Kristian, ada ni tapi Kristian, Jesse, dia cakap bagilah dia duduk kan, dia makan dengan sayur kan, saya akan buang dalam tong sampah, bukan untuk dia. So saya kata, saya tanya diri saya, kenapa mereka nak usai saya duduk kan bersorangan dengan meja lain. Macam ni lah, banyak perkara macam ni berlaku. Banyak gaduh. Mereka membuatkan saya terseksa tau. 30 orang macam tu terseksa tau. So apa lagi di sana ada, semua orang ada masalah-masalah sendiri. Seorang supervisor Tamau memberi identiti supervisor Melayu. So dia dalam 35 something lah. So dia malam selalu tidur mengantuk. So satu hari saya tanya, nama dia, panggil, kenapa selalu mengantuk? Saya kata, dia pun menceritakanlah dia punya isteri staff nurse. Dulu dia jahat, nakal, mat rempet, ada ambil lah bahan terlarang macam tu. Lepas jumpa isteri dia, lepas tu dia pun dah elok lah, dah kahwin, dah ada rumah tangga, bertanggungjawab lah. So anak sulungnya orang kurang upaya, selalu baring kena jaga. So malam isteri dia jaga, balik dia balik kerja night shift, dia pergi jaga. So tak boleh tidur lah. So semua ada masalah-masalah. Banyak orang saya tengok, ada seorang yang tak ada gigi, dia belanjakan sehari, dia panggil kasturi sini. Saya tanya kenapa kak? Dia cakap ada nak ikan, makan ikan. Saya tak payahlah, ini dah cukup lah, tak payah belanja lah, bazirkan. Tak apalah, saya belanja dia, belikan satu ikan bawal lah untuk saya sambal. So saya selalu berkawan dengan seorang Sabakian, Sabah, orang Sabah. Saya tak tahu nama dia, pendek, comel, manis, macam campur Cina. So saya namakan dia Sweetie. Dia punya rambut dah tebal macam ni dah, tapi semua kalau Momo tak mandi, dia datang dia selalu inginkan cinta kerana suami sudah lari. Dia macam banyak innocent lah, orang cakap innocent, kebudak-budakan. So saya tanya, Sweetie, you punya suami mana sudah lari? Siapa-siapa ada cakap Sweetie, okay, I love you. Dia macam, saya kesian tau, kerana saya tahu apa maksud mengemis untuk cinta. So
saya kata sweetie janganlah, dia orang tak layan you, jangan buat macam tu, jangan jatuhkan harga diri. Satu hari you banyak cantik, banyak lawa macam Cina, you punya nanti satu hari teman you akan datang, tunggu sajalah, biar berdoa dekat Allah lah. So saya tanya, anak you mana? Anak dia dalam 7 tahun sudah hilang. So inilah masalah-masalah. So saya kawal kerana semua orang macam tak layan dia, nampak macam geli. Dia pun datang kerja tak mandi lah, ada kala tak mandi. So saya kawan dengan dia, ada kala beli makan, ada kala beli Milo. Suatu hari saya order nasi papre lah dengan orang Melayu. So saya kata, sweetie hari ni kita I ada beli nasi papre dah. So saya buka, saya suruh dia ambil. Kenapa you ambil taruh? Saya kata tak boleh. Walaupun beli dari orang Melayu, kita orang India kan, kita pun ada anjing dekat rumah, tak boleh haram kan. Tak apa, you ambil dulu, kita makan sama-sama. Lepas tu dia ambil, kita pun makan. Inilah semua yang berlaku sekelilingi saya, sekelilingi saya. So sini JB, saya tidak salahkan siapa-siapa. Sini JB, mereka tunjukkan laut kotor, hitam. Lagi apa? Okay, tiada tempat persiaran yang percuma untuk orang-orang miskin. Ada sekali itu harimau hitam, puma. Dia sudah terlepas dari zoo. Lepas tu 3 hari yang kena blok, kena cari. Mereka tunjuk macam tu. Anak saya kecil-kecil merdeka, itu tengah laut, itu kapal 1 jam dia punya mercun. 1 jam tau, cantik. So kita memang tahun-tahun turun untuk padang merdeka. So tengok dalam 4-5 tahun tak ada. I pergi tak ada. Lepas tu adalah, bukan betul nak cakap ada orang, beberapa orang cerita ini semua mercun-mercun yang dirampas dari kontainer lori kan. Dia orang tanpa ada kebenaran yang mereka bawa kan, ditangkap. Lepas tu dengan percuma ia dimain dekat laut. So bukan salahkan siapa-siapa. Saya hanya apa dengar itu yang cakap. Lepas tu pergi Singapura untuk cari kerja masa dulu tengok selalu pagi kita pergi banyak sampah. Ada bot orang ambil banyak 10 bot. So dalam bas mereka tengoklah, ni JB itu zone dia orang buang-buang tak jaga, siapa pun tak jaga, tak ada pembersih semua. Masa air pergi sana, semua sampah laut sulang laut pergi dekat sana, susahkan orang. Ini dengar saja, bukan nak untuk dia orang cerita macam tu, diam sajalah. Kalau kita cakap pun salah, kalau tak cakap pun salah. Memang saya dibuat macam tu. So apa lagi okey, kita kan kata kita duit dekat koil pun tabung kita ada, kalau ada lah RM2 ke RM5 ada taruh. Pergi mana-mana kedai yang Palestin tengok, pergi HSA sebelah ATM pun ada tabung Palestin pergi mana-mana. So itu dikatakan seperti Gujarat gempa bumi 10,000 sudah satu kali satu manjut. Tapi ini Palestin punya pasal, semua tempat ada dia punya tabung lah. So, ada kalau kawan sekerja saya tengok pergi kedai ke mana, saya taruh duit so ataupun pergi pasar malam orang yang duduk tempang, tak ada kaki, tak ada tangan. Kalau saya taruh duit you tahu tak, dia orang ada ejen sendiri tau. Dia orang potong tangan, dia orang hantar dekat sini. Dia ada tengok tak sebuah movie, Indian movie lah, Nan Kadawal, Saya Tuan, itu title dia orang ejen dia orang bikin macam tu, lepas tu ambil duit. Saya cakap, yelah, dalam memang itu ejen. Dalam movie itu juga menyatakan kalau mereka tak bawa duit pengemisan dengan cukup, mereka juga kena pukul. Tak apalah. Lepas tu kalau saya taruh dalam tabung-tabung bukan India punya, Palestin ataupun masjid ada, you tahu tak, itu memang pergi ke masjid ke, ada pergi tempat yang ditentukan. Ini dia akan ditipu tak? Saya kata tak apalah, diorang dah cakap dekat sana, kita tengok, kita benar-benar taruh tabung. Ini pergi mana pun, siapa tipu pun tak apalah.
Tuan ada tengok duit yang ini akan dimiliki, mesti Tuan akan menghantar secara jalan lain kepada orang yang perlukan. Saya cakap memang cakap macam tu lah. Saya memang jangan donate untuk Melayu, jangan donate untuk macam ni lah. Saya memang dekat rumah saya Melayu ada, Cina ada, Kristian ada, Muslim pun saya ada jaga 2 orang. Sampai saya ada donate orang rojak. Dia dari dia sudah tua dah 60 lebih. Dia jual rojak, orang India, Muslim dari India. Isterinya dari Penang, banyak muda tau, dah 35 tahun muda dari, kerana orang lelaki tu India Muslim dekat India, dia ada cucu, semua ada, isteri bini, cucu semua ada. So dia datang dekat sini berniaga, dia kahwin dengan orang Penang, lepas tu convert dia Islam, anak satu Nurnisha. Dia pun tak pergi sekolah, saya pergi donate yang sampai boleh saya hantar dengan suami. Saya suruh bawa duit borang kebajikan. Lepas tu donate dekat Singapura, 1 sen pun tak ambil, saya hantar sekolah. Lepas tengok 1 tahun lebih, dia orang panggil tu macam bosia. Siapa pula dia orang JJ bosia, tengok orang yang budak yang saya hantar pergi sekolah. Itulah berlaku, inilah berlaku. Maksudnya susah-susah kita tengok, memang macam inilah. Saya tak tengok macam Atika, macam Adeline, macam Stephanie, semua ada dekat rumah saya tahu. Tapi selepas saya jaga, mereka menjadikan saya mangsa. Tengok Stephanie, seorang budak Stephanie yang Kristian, dia baru 15 tahun, dia banyak sayang tahu, banyak lembut, tak marah, manja, budak yang terlalu baik. Saya tengok dia punya rumah, datang seorang budak lelaki yang kerja dekat kedai gas hantar gas tak mau memberitahu identiti. So saya tanya, Stephanie bodoh ke mak you dekat sini dia dah bawa seorang budak lelaki. Saya memang tak kenal budak lelaki, kenapa duduk serumah? Lepas tu cinta habis, selalu paksa dia lah, cinta. Selepas dia sudah mengandung dekat rumah sendiri, dekat rumah mak dia, itu budak sudah lari. Sampai hari ini itu budak tak kahwin. Ada satu hari yang saya sudah tengok dekat Jalan Terus Toto. Stephanie apa dia buat? Dia kata sedang buat insurans lah, sementara waktu. Lepas tu 2 tahun lepas, saya tengok mak dia pakai Avanza ke, saya tak tahu lah, Innova grey colour. Saya tengok muka dia, dia pun berhentilah. Kasturi ni tengok saya punya anak pergi Cisco, dia belikan untuk saya. Saya kata sekarang banyak senang lah saya jaga anak dia. Dia gaji banyak, dia jaga saya. Saya kata kenapakah you tak ada kahwinkan, cari jodoh untuk dia? Dia muda lah kak. Anak okeylah you jaga, okeylah itu memang terima kasih. Tapi you kata anak saya jaga, kenapa dia nak kahwin? Tapi emaknya masih ada suami kedua. Anaknya masih bujang lagi. Saya bukan marah dengan dia, perasaan saya, apakah tak apakah apa yang ada, terima kasih lah. Tapi kenapa you budak remaja tu dia tak ada keinginan untuk hidup dengan seseorang. So, saya tak puas hati tau dengan suaminya, dengan keluarga